Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah ma sya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fi darain. Amin. Dan wajib dan bermula makna mukallaf itu iaitu orang yang diberati atasnya dengan hukum syarak pada mengerjakan yang disuruhnya dan meninggalkan yang ditegahnya. Dan iaitu ada 5 syarat. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia, belas ihsan dia semata-mata, pemberian daripada pada dia, anugerah dia semata-mata lah kita masih ada atas muka bumi ni. Alhamdulillah masih diberi kelangsungan hayat hingga ke saat ni. Alhamdulillah dapat kita jadi Islam pula dengan limpah kurnia dia, dengan dilahirkan kita daripada mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah diberikan kita pula dengan Islam itu. Allah Ta'ala telah mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah limpah kurnia lagi diberi kita ada keinginan untuk terus nak belajar, memahami perjalanan akidah, perjalanan syariat. Alhamdulillah diberi kita kesihatan, kelapangan masa, peluang, keinginan, kehendak untuk sentiasa nak menyegarkan iman kita, yakin kita pada Allah Ta'ala, tauhid kita pada Allah Ta'ala, sedar kita pada Allah Ta'ala, yang dengan itu setiap detik dan saat kita usaha untuk boleh taat pada dia dalam berbagai rupa. Hatta kalau duduk saja pun bukan duduk saja, tapi duduk dengan mentauhidkan dia, dengan zikir daripada dia, ataupun dengan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Alhamdulillah. Sambungan kita nak sambung pagi ni di atas apa yang telah kita bicara yang terdekat mengenai ada istilah wajib syar'i. Kalau sebut dengan wajib atas, wa yajibu ala kulli mukallaf khamsu salawat misalnya, wajib atas orang yang mukallaf sembahyang 5 waktu. Jadi wajib atas ni maksudnya wajib syarak. Wajib syarak dengan bermakna mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki, perkara yang kalau dibuat akan diberi pahala, kalau tinggalkan dia berdosa. Bahasa mudah gitulah. Itulah wajib syarak. Wajib syarak ni adalah ketentuan-ketentuan daripada Allah Ta'ala yang dipaham dengan huraian daripada Rasulullah, yang istilah wajib tu diistilahkan oleh ulama-ulama fiqh kita. Yang cukup bahasanya. Pasal mestilah wajib tak wajib ni datang daripada Allah Ta'ala, dan yang menghuraikan hukum tu ialah Rasulullah. Dan nak boleh faham perkara tu wajib ke, sunat ke, haram ke, makruh ke, harus ke, 5 hukum syarak yang asas tu dalam kaedah kita dalam Islam ni, wajib, sunat, haram, makruh, harus tu, siapa dia yang memberi huraian tu? Para ulama. Hatta kalau Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dia, sabdaan dia, ada benda yang kita tak boleh nak faham di situ wajib ke, sunat ke, harus ke, haram ke, makruh ke. Kadang-kadang kalau nisbah suruh memang ada suruhan, tapi suruhan tu nak faham suruhan wajib ke, suruhan sunat ke, ataupun suruhan ni suruhan harus ke, suruhan ni suruhan sebagai petunjuk ke, suruhan ni suruhan apa.
Ataupun suruhan ni dengan bahasa terbalik. Suruh tapi sebenarnya larang. Begitu juga di sebaliknya. Kalau larangan, nak faham larangan ni larangan haram ke? Larangan ni makruh ke? Larangan ni larangan hanya larangan harus ke? Ataupun larangan ni larangan irsyad. Sebagai penunjuk je, jangan buat. Dia atas irsyad, bukan berkaitan buat dosa. Dia sebagai tunjuk jalan, nasihat. Ada ke macam tu? Ada. Siapa boleh faham ni tu? Oh, tiada boleh faham gitu melainkan para ulama kita. Hatta kalau kita belajar dalam bab ilmu hadis pun, Rasulullah pun dia akan sebut dengan perkataan apa? Suruh, larang, dengan bahasa umum larang dan suruh. Kalau tengok perkataan sahabat pun ada yang sahabat sebut umirna, nuhina, kami disuruh begian. Kami dilarang dengan begian. Suruh tu suruh wajib ke sunat? Larang tu larang haram ke makruh? Macam mana nak tahu? Takkan boleh mengenal pasti dia melainkan para ulama. Satu kita belajar ni, belajar hukum hakam ulama. Kalau belajar fiqh, siapa? Mereka lah yang pakar untuk menentukan, dan istilahnya ahli istinbat untuk faham perkara tu. Kalau disebut suruhan wajib ataupun sunat, kalau larangan haram ataupun makruh. Begitu jugalah ada kadang-kadang suruhan dalam Quran, tapi kadang-kadang maksud dia larangan, kadang-kadang larangan, kadang-kadang maksud dia suruhan. Ada. Begitu juga ada ayat-ayat yang kadang-kadang bukan ayat suruhan, ayat larangan. Dia ayat cerita, ayat subjek predikat, ayat penyata, ayat pernyataan. Dia pernyataan, tapi maksud dia adalah maksud suruhan. Maksud dia kadang-kadang maksud larangan. Siapa boleh faham ni? Kita bukan boleh nak faham. Kalau faham pun dengan sebab kita dah belajar, kita reti, boleh. Yang tu yang asal nak cerita tu yang boleh terbit hukum syarak. Dan bila sebut hukum syarak, mestilah perkataan dan huraian ulama adalah dirujuk. Nak ambil daripada Quran hadis, kita bukan pakar untuk daripada Quran hadis nak faham itu adalah suruhan tu wajib ataupun sunat, ataupun sebaliknya, ataupun larangan itu adalah haram ataupun makruh, ataupun sebaliknya. Bahkan kadang-kadang datang dalam uslub benda tu larang tapi datang dengan soalan. Misalnya cerita tentang arak misalnya. Arak ni minuman memabukkan, kalau kita minum boleh rosak akal, dia amalan syaitan. Allah Ta'ala kata apa? Fahal antum muntahun? Adakah kamu semua nak berhenti? Apa maksud adakah kamu semua nak berhenti? Berhentilah. Itu maksud dia tu. Macam budak-budak lah, misalnya bayar sekolah, kamu ni tak mau belajar ke? Apa maksudnya? Ngajilah. Tanya tu dengan istifham tu dengan mana amar. Ada istifham dengan mana dipanggil istifham tu bukan tujuan untuk nak tanya dia, tapi istifham tu supaya dia memang mengaku. Ataupun tanya tu dipanggil tanya bukan untuk mengaku, tapi untuk kita akan tidakkan dia. Kamu tak tahu ke kamu hamba Allah Ta'ala? Hang tahu tak hang siapa? Tanya tu pasal apa tanya? Bukan nak tunggu dia jawab. Tanya tu adalah ada istilah istifham ingkari, ada istifham takriri. So pelajaran tu nisbah pelajaran lah kan. Jadi asal nak sebut apa? Pelajaran tu tujuan belajar apa? Pasal nak faham hukum-hukum syarak. Dan tu khas mengaji tafsir atau apa, usul tafsir, nahwu, balaghah apa satu yang dah siap hukum syarak. Hukum syar'i ni nak belajar mana? Fiqh. Satu kadang-kadang ada orang belajar bulughul maram. Berbulu kita tengok dengan jauh. Berbulu kita tengok dengan jauh. Siapa? Merepet. Ngajar bulughul maram. Kadang baca tafsir, merepet. Mana yang saya sebut merepet tu? Orang tak reti, orang tak kenal mana kaca dan permata, dia kata, oh sedap tafsir dia. Tak apa, tafsir apa? Merepet. Walaupun surat Al-Quran, walaupun sebut hadis. Maksud apa? Dia bukan ahli istibat. Kita nampak di mana ghalat dia tu.
Saya sebut panjang. Kalau saya sebut tu, cuma saya nak sebut, kata bila sebut hukum syarak ni, yang kita buat ni dapat pahala, tinggalkan dosa, tinggalkan benda ni, tinggalkan benda ni. Pasal kalau kita buat dia adalah berdosa, wajib buat berpahala, tinggalkan dia berdosa. Kalau haram, buat dia adalah berdosa, tinggalkan dia berpahala. Dengan qasad tinggal tu nak taat pada Allah Ta'ala, tinggalkan dia adalah berpahala. Ada huraian panjang hukum syarak tu satu hal. Saya tak qasad itu. Kalau ada soalan tanya berkenaan dengan tu. Kalau perlu agak detail, saya hanya sekali lalukan dia untuk menunjukkan hukum syarak tu pada dia. Itulah kan. Jadi kalau hukum akal macam mana? Yang tu depan kita akan jumpa nanti. Memang ada panjang juga dia bagi huraian hukum akal. Yang hukum akal ni apa? Hukum akal ni dia adalah untuk ada kebolehan pada kita mengenal, supaya boleh beza proses yang regularly kebiasaannya. Kita makan, hilang lapar, minum hilang dahaga, tapi kita tak jatuh hati sikit pun pada hukum adat ni. Bahkan akal kita dengan warasnya, Allah lah yang bagi kenyang aku. Walaupun kita susah minta tolong, baik kawan dekat ke kawan jauh ke, macam mana? Allah lah yang memberi pertolongan pada aku. Minta tolong orang dekat, orang jauh ke? Memang boleh minta tolong lah. Orang jauh pun kadang minta tolong boleh tak? Boleh. Orang dekat yang tak boleh tolong. Orang dekat duit tak ada, saya nak 1,000, saya tak ada duit, tak boleh tolong. Halo orang jauh. Boleh minta pertolongan orang jauh? Boleh. Soal, boleh minta pertolongan orang mati tak? Pandai. Cik Dok lah faham. Palestin jauh, kita bagi bantuan. Malaysia antara yang secara ranking teratas kan. Berapa juta tu? Tak tahu. 12 juta tak silap 12 juta. Maksudnya orang Malaysia ni prihatin dengan Palestin. Satu sampai Malaysia ni ranking teratas sekali yang tentang Palestin. Cyber lawan Palestin pun terror kat Malaysia ni. Cyber trooper ni. Apa saya nak sebut ni? Saya nak sebut tolong tu. Dari mana jauh boleh tolong? Siapa bagi pertolongan? Habis tu dengan makhluk ni apa? Yang ni lah kata, dengan makhluk, hubungan cara makhluk atas sabab musabab dengan makhluk. Hati macam mana? Dengan pencipta makhluk. Inilah tauhid. Bukan tauhid ni hanya pergi pada Allah Ta'ala, tak ambil sabab musabab. Itu saya tanya tadi. Boleh minta tolong dengan orang mati tak? Soal, orang mati ni memang mati ke? Orang mati ni sebenarnya lagi hidup daripada kita. Soalan. Kalau kita pernah belajar akidah, kita faham tak soalan saya tu. Memang ada orang mati lagi mati daripada sekarang yang hidup ni. Dengar. Ada orang yang mati, dia mati itu lagi mati daripada hidup sekarang. Maksudnya lagi tersesa daripada hidup sekarang. Itu maksudnya dia lagi mati. Ada orang yang dia hidup dia lagi hidup daripada hidup di sini. Yang dia mati tu, jasad dia mati, tapi hidup dia di sana tu, alam barzah tu, lagi hidup di sini. Bahkan jangan kamu kata dia mati, bahkan dia hidup. Ada orang macam tu. Kalau kat dunia ni dia hidup pun belum tentu dia boleh bantu kita. Tapi bila dia mati, dia duduk martabat tu, kita minta tolong dengan dia, mana sebenarnya dia boleh bagi pertolongan yang lebih besar pada kita? Masa dia hidup kan masa dia mati? Cik Dok lah boleh faham. Kawal dengan Cik Dok lah aku. Dalam geng-geng yang tengok live dia kata orang ni tengok Cik Dok lah kau nak, kita bubuh kamera sekali Cik Dok lah. Dia duduk sebelah lagi claim ke Cik Dok lah. Apa saya nak sebut ni? Ada orang tak faham akidah macam tu. Pada dia orang mati, jangan kata orang mati tu orang biasa. Rasulullah pun orang mati, astagfirullah, Rasulullah pun dah wafat. Macam mana? Pada dia Rasulullah dah wafat, mati dah, tak ada hubungan dengan kita. Oi, siapa dia ajar kita? Ni akidah siapa ni? Kafir mana ajar kat kau akidah ni? Buah kafir tu. Akidah kita macam mana? Oi, kita duk syahadah tu, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Akidah ahli sunnah wal jamaah ni, sejahteralah atas kamu wahai nabi wa rahmatullah, dan mudah-mudahan sejahteralah atas kamu, mudah-mudahan dapat rahmatlah dan rahmat Allah beri atas kamu,
ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, dan juga keberkatan Allah beri atasmu. Assalamualaikum. Ka tu apa? Kau. Rasulullah bukan duduk depan kita. Ka ni, alaika ni ganti nama diri yang kedua. Aku, saya, ana, mere, merah, apa? I, itu ganti nama diri pertama. You, awak, mikir, komen, hampa, apa, hula, hang, hulu apa? Lupa duk kelas hulu, lupa dah. Baru 2-3 hari duk tanggung. Moha, apa tu? Ganti nama diri kedua. Mereka, tu you, kan? All of you, they, dia, tu ganti nama diri ketiga. Assalamualaikum, ganti nama diri pertama, kedua, ketiga. Ka tu kedua tu Rasulullah tak ada duduk depan. Kenapa kata ka? Sepatutnya assalamualaihi ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi bagi salam kepada Rasulullah tu, dia jawab tak? Memang dia jawab. Apa akidah kita masa kita bagi salam? Tu satu hal. Bila kita bagi salam, dia assalamualaikum ya nabi Allah ya Rasulullah, unzur halana wasma' qaulana, tengoklah hai kami ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, kamu mohonlah syafaat untuk kami ya Rasulullah. Nisbah akhirat tu satu hal. Kat dunia ni, walaupun dia dah wafat, boleh tak dia bagi syafaat? Syafaat dalam bentuk lani ya, boleh minta kat dia. Tawasul dengan amalan baik kita, dengan tawasul minta kat Rasulullah. Amalan baik kita tu bukan zat makhluk. Untuk dia tu boleh bagi manfaat dia, tapi bermanfaat. Faham? Ya Allah, aku dah puasa 10 tahun ni. Contoh Isnin Khamis. Dengan apa aku buat ni? Semata-mata cari redha-Mu ya Allah. Kau angkatkanlah bencana Covid ni daripada Malaysia. Boleh doa atau gitu? Boleh. Itu puasa kita 10 tahun. Ya Rasulullah, ya Nabi ya Allah, ya Rasulullah, anta ni kata anta syafi' antal musyaffa', engkau saja yang boleh minta syafaat, engkau pasti akan dijamin untuk bagi syafaat. Isfa' lana bi rafi hadzal bala'an biladina, misalnya, contohlah, boleh minta kat Rasulullah. Siapa kuat lagi minta kat Rasulullah yang dah wafat tu ke amalan soleh yang kita buat 10 tahun puasa ni? Ada orang tak faham baru, tak pernah belajar pun, padahal mufti je. Oh, sedap Allah itu. Ahli majlis fatwa tu, contohlah kan. Oh, sedangkan ada PhD tu. Nama ahli sunnah wal jamaah tu. Kelang kabut akidah. Baik kita bodoh-bodoh ni pun ngerti bab akidah tu. Masa kita belajar, CJ tak ada lah sampai tahap PhD. Tak adalah dengki orang ambil PhD tu. Apa semua. Ada orang kata kalau orang PhD pun tak betul, orang tak ada PhD lagi lah tak betul. Yang tu kan? Rasulullah tak ada PhD, kau nak kata apa? Kau jangan jadikan PhD tu kayu ukur. Nabi Imam Syafi'i tak ada PhD, kau nak kata apa? Ayat kau salah tu, tak betul. Ada kata di sebah zaman sekarang, sebah zaman sekarang tu guru kita, ulama-ulama kita berapa ramai yang tak ada PhD. Dan berapa ramai orang keliling kita yang ada PhD tapi sivil. Takkan tak faham. Berapa ramai orang di keliling kita yang tak ada apa-apa sijil pun, tapi lagi cerdik daripada orang ada PhD. Berapa ramai orang ada PhD tapi macam lembu cucuk hidung. Berapa orang yang tak ada PhD tapi waras daripada orang yang ada PhD. Ajar, dia orang ajar cara logika, saya pun lah ni nak ajar secara logika. Bagi orang terima logik saya ajar logik. Syariat memang logik. Bab tauhid diajar oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, memang logik. Memang logik. Bahkan bukan saja logik, bahkan dia adalah istilahnya mutabik bil akal. Dia bukan warai akal, bukan di sebalik akal, tapi menepati kehendak-kehendak akal. Satu kita belajar sifat 20 apa macam, tepat betul-betul dengan akal, tepat betul-betul dengan kaedah syarak, tepat betul-betul dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, tepat betul dengan Quran, tepat betul dengan hadis-hadis mutawatir. Yang Wahabi aja pening, bukan tepat, menyeleweng.
Cuma tak pernah belajar daripada dengar ahli ulama, ahli sunnah wal jamaah. Tu rasa macam seolah-olah yang pening tu betul. Duk kawan dengan mak ketum aja, duk rasa mak ketum lah minuman bagus sekali. Cuba minum yang kaki, minum air sejuk. Air sejuk ni. Sejuk tu bukan buah air batu tu kan. Buah air batu pun bahaya juga. Maksud apa? Tambah air batu yang ais yang dah proses, ice cube tu. Bukan baik tau. Pasal dia bisnes tau. Dia mesti letak satu chemical untuk mencepatkan proses sejuk. Untuk dengan itu menghasilkan ais yang beku dalam jangka masa yang paling pendek kalau boleh. Sejuk je, keras. Keluar. Pasal saya ada sahabat saya yang dikenal ada toke buat ais, ais cube tu. Toke dia kata, wah pun tak nak minum ini ais. Kita ais baik buat ais air masak pula misalnya kan, tambah pula air mineral lagi ke, kita ambil buatan air sungai ke, kita buat air batu buruh dalam peti sejuk kita minum ais tu kalau nak minum ais. Saya bukan nak urai sangat tu kowe tak kowe tu kan. Tapi saya nak cerita, kalau kita kawan dengan mat ketum, kita akan kata mat ketum, air ketum ni ialah paling berkhasiat sekali. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang minum air telaga je. Orang kata apa? Air telaga dah. Allah. Air sungai je kan. Air mata air lah. Tengok segar, elok. Kata inilah air sedap sekali kata. Tak masak pun kalau orang dulu-dulu. Minum air teguk, air telaga je. Sehat. Yang ni duk minum air ketum ketagih. Saya nak sebut tahu ngaji tu. Duk ngaji dengan beberapa wahabi. Inilah hujah paling hebat sekali, paling mantap saya dengar. Inilah tokoh yang paling ilmawan sekali. Ngaji dengan ahli sunnah wal jamaah, tengok pelak rupanya. Satu, jangan salah pilih kaca dan permata. Duk tengok kaca je hebat tak betul lah, bila tengok permata betul-betul wallahualam. Itu pun dia tak boleh dinilai melainkan dengan pengamatan yang tinggi. Ya, saya sebut kalau kaca dan permata perlu pengamatan yang tinggi. Kau nak kenal mana perjalanan hak dan batil pun perlu pengamatan yang tinggi. Nak kenal nafsu kita, nafsu ni dia tak amarah ke, bohbi bahasa mudah itu kan, lawamah ke, mulhamah ke, ataupun mutmainah ke, perlu satu pengamatan yang tinggi. Sebelum nak boleh mengamati, perlu ada ilmu ni untuk boleh menilai. Ilmu pun tak ada. Dengar apa saja orang sebut, hadam je lah, telan je lah, walaupun apa yang dia ajar tu tak betul. Jaga. Satu dia ajar kita hukum akal, boleh tengok ada kebolehan, ada parameter kayu ukur, ada kebolehan capability untuk menyusun, menilai, membanding beza, tengok ni apa, mana hak, mana batil. Pasal apa tu? Mana yang hukum adat, mana hukum akal. Dengan tu kita beriman pada Allah Ta'ala, walaupun dia buat sebab-sebab hati ni, Allah meresat. Allah sentiasa sama dengan aku. Allah yang beri pertolongan aku. Tapi itulah nak dapat tega tu bukan senang. Nak boleh baca Quran lancar pun susah, betul tak? Dah lancar nak dapat dialek Arab pula senang. Not a simple thing. Nisbah nak baca, nak tukar kita mulut, kita dah mulut Melayu nak tukar jadi mulut Arab bukan senang. 20 tahun ngaji duduk Mesir cakap Melayu. 20 tahun tu bukan cakap Melayu, cakap Arab tapi slang Melayu. Slang Melayu. Ada orang duduk tanah Melayu tapi slang Arab. Apa pasal tu? Belajar, berguru. Tambah orang Arab slang Melayu. Lagi belik tu. Cukup. Tapi pasal apa boleh? Belajar, berguru. Dia bersahabat dengan siapa? Rupanya duk Arab kawan dengan puak Kelantan. Mari Malaysia kecek Kelantan. Ada orang kita tengok Facebook lah apa lah tu. Saya cerita apa ni? Cerita ulama sambil-sambil tu lah kan. Cerita benda-benda tu. Minum ayah bersahabat. Yang kita bila faham hukum syarak, yang ni hukum syarak, ni hukum adat, ni hukum akal. Baru kita boleh ada, orang kata apa, keupayaan untuk menilai tu. Baik.
Jadi kita nak bicara pagi ni, nak meneruskan perbincangan kita tentang hukum syarak. Asal sebut wajib usuli. Orang kafir yang sampai surah Islam, dengan sebab dia sampai surah Islam tu jadi mukallaf, masuk Islam. Tak masuk kekal abadi dalam neraka. Orang Islam walaupun nama Islam, beranak-beranak bukan pakar Islam weh. Dah belajar 20 tahun, 30 tahun pun kadang masih muqallid lagi. Tak boleh jadi mujtahid pun kan. Kadang baca Quran tak pandai. Umur 60, 70, 80, 90 pun masih muqallid. Saya mengaji tutup guru saya, semua mazhab Syafi'i. Semua muqallid, tak ada seorang pun mujtahid. Zaman Lani je tengok yang ada PhD, tak naklah ikut ulama mujtahid. Tu kita belik je. Pakar sangat kerja orang, baru 2-3 hari mengaji. Tambah yang baru tengok YouTube baru 2-3 video, terus jadi mujtahid. Tak nak ikut mazhab dah. Apa masalah ni? Masalah cara belajar, cara dia faham. Cara dengan siapa dia bermusahabah, dia bersahabat. Dia duduk sebanjelis dengan siapa. Baik. Jadi lanjutan daripada kita belajar hukum syarak ni, hukum syarak ni kita wajib nak belajar agama tu. Mukallaf, siapa mukallaf? Bermula makna mukallaf itu. Cerita mukallaf. Kita cerita ni mukallaf, jangan silap dengar, bukan muallaf. Lain. Muallaf apa? Bahasa mudahnya orang baru masuk Islam. Orang yang dijinak-jinakkan dengan Islam. Dia perlu dijinak-jinakkan dengan Islam. Mu'allaf ni dia kadang-kadang dia tak tahu apa dalam Islam. Sebelum dia masuk Islam, dia tengok Islam ni satu je. Bila dia masuk Islam, kalau dia belajar, dia akan tengok, oh Islam betul Rasulullah kata berpecah 73. Betul. Tapi kalau orang tak faham, dia akan rasa tambah duduk luar, dia tak masuk Islam lagi. Dia kata tempat Islam satu je. Masuk Islam, dia belajar betul-betul, dia akan nampak memang Rasulullah cerita lama dah, bukan 2-3 hari kan. Dia kenal 73 dan dia memang belajar betul-betul untuk diduduk dalam kumpulan yang satu. Ada mu'allaf, cerita mu'allaf dulu senang. Ada mu'allaf masuk Islam, yang Islamkan dia Wahabi. Dia nampak Wahabi lah. Satu-satunya ajaran Islam. Dan jangan tak tahu, kata-kata kalau jenis buat dakwah ni, contohlah saya sebut bahasa gitu kan, boleh ke bahasa gitu kan, contoh je lah kan. Buat dakwah masuk Islam tapi ajaran Wahabi. Kacau kan. Kadang-kadang ada orang yang aktif buat dakwah ni bukan orang yang reti dalam bab agama pun. Dengar tu yang kena masalah. Dia akan bawa agama mengikut apa yang dia faham itu adalah agama, padahal macam tak ada agama je. Macam salah agama. Bukan macam salah agama, memang salah ajaran agama yang dibawa. Saja sikit ke mu'allaf tu. Bila mu'allaf macam tu, yang ni yang dah masuk Islam lama ni macam mana? Nisbah belajar ilmu serupa je. Ada yang macam mu'allaf. Ada orang umur 40 tahun baca Quran macam mu'allaf. Bahkan mu'allaf baca lagi bagus daripada orang yang dah 40 tahun masuk Islam. Ada orang umur 60 tahun macam mu'allaf, alif batal, ba qara nana baca nana panjang pendek pun tak kerti. Kalau belajar Iqra ada tu, Iqra berapa tu, nana tu, Iqra 1, Iqra 2 Saya ngajar agak cara Iqra ni kan, nak kata apa, umur 60, kelas dewasa. Bukan belajar qiraat, Asim. Bukan belajar Nafi', Ibnu Katsir, Abu Ammar bin Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Bukan belajar qiraat tu, bukan belajar riwayat. Belajar apa? Belajar Iqra. Na. Tu pun lupa lah. Tu pendek silap ustaz. Umur 60 tahun macam mu'allaf. Siapa tu punya bahasa Itu mu'allaf dalam bab Quran. Dengar sekali. Berapa ramai orang yang mu'allaf dengan Quran. Kalau dengan Quran pun mu'allaf umur 60 tahun, agak-agak diproporsional ke dengan akidah. Tolong jawab. Orang yang kalau Quran tak mengaji, bab akidah lagi tak mengaji. Iya, dengar elok.
Kalau Quran pun tak boleh baca, tauhid lagi tak tahu apa. Ya, elok saya sebut. Pasal kita kalau dibesarkan dengan Islam ni, benda yang memang diajarkan kita baca Quran. Benda yang tak semua orang belajar tauhid. Memang tak semua orang belajar tauhid. Mereka belajar tauhid pun belajar very light knowledge lah. Ada orang tak peduli pun belajar tauhid macam mana. Tambah nak hidupkan hati sanubari, nak hadir hati ke Allah Ta'ala ni. Ada orang tak pernah belajar apa-apa benda pun. Bayang tu kalau alif bata pun tak kenal, macam mana tauhid dia. Tiba-tiba baca Al-Quran nak tadabbur. Lepas tu dia kata tadabbur daripada perkataan dubur. Saja saya bunyi gitu sambil-sambil tu. Ada orang tak faham, oh ustaz ni. Astagfirullah. Saya nak cerita apa? Rupanya bukan saja mu'allaf tu mu'allaf, hak dalam Islam pun macam mu'allaf. Soal, hatta mu'allaf ni lah kan, dia baru masuk Islam, tak kertinya dia, kita nampak lekeh ke tak? Mana lagi lekeh yang umur 60 tahun macam mu'allaf, yang mu'allaf yang memang mu'allaf? Kita nampak lekeh apa? Kita nampak yang lekeh tu mu'allaf. Padahal macam mana? Yang 60 tahun masuk Islam tu lagi mu'allaf daripada mu'allaf tu. Bahkan istilahnya dengan umur 60 tahun tu, otak pun nak pencen dah, tapi kepala otak tu macam baby umur 5 tahun, 6 tahun baru belajar Iqra. Saya mengaji tu Tok Guru sebut, kata dia, orang tahap 60 belajar Iqra ni, dia macam umur 60 tahun, katalah dia isteri, dia tengok suami dia balik, abang balik, ye. Umur 60 tahun. Umur 60 tahun. Kalau anak kita umur 7 tahun, abah balik, ye, abah balik, abah baik, ye, abah baik. Umur 2 tahun, 3 tahun, steady. Abah baik, ada kenal abah dia. Dengan motor pun, ni bukan motor abah, motor orang. Ni orang motor orang. Bunyi tu orang. Abah tak baik lagi. Steady tak? Umur 2 tahun, 60 tahun, apa? Abang tak baik lagi. Macam, okey. Itu OKU dia. Ada sindrom. Down syndrome lagi pada down lagi. Tahap 4 punya down syndrome. Maksudnya apa? OKU dalam bab agama. OKU dalam bab akidah. Itu yang main akidah apa pun main sapu tu. Ingat ke mu'alaf je jadi masalah itu? Rupanya dah lama Islam jadi macam lebih teruk pada mu'alaf lagi. Sikit saya sebut itu. Jadi kita nak belajar apa? Kita bukan belajar mu'alaf, kita nak belajar mukallaf. Mukallaf. Kalau bahasa Arabnya mukallaf ni isim maf'ul daripada kallafa yukallifu taklifan fa huwa mukallif. Mukallaf kita. Balik berakal 5 syarat dia akan sebut nanti. Allah mukallif. Apa beza mukallif, mukallaf? Kalau kaedah bahasa Arab, belajar banyak lah, saya sebut kali lalu ya. Kalau struktur kalimah ni dia macam serupa, tapi satu sebelum akhir bagi bawah, satu sebelum akhir bagi atas. Mukallif, mukallaf. Mukhlisin, mukhlasin misalnya. Muallif, muallaf. Mukallaf sebut harian. Misalnya apa? Mukhlis, mukhlas. Mukhlis, mukhlas. Mujrim, mujram. Kalau wazan sebelum akhir bagi bawah, itu nama dia isim fa'il. Kalau sebelum akhir bagi atas, itu nama dia isim maf'ul. Kalau mukhlisin, orang yang mengikhlas diri. Mukhlasin, orang yang diberi keikhlasan dengan gifted daripada Allah Ta'ala. Dia tak payah usaha dan ikhtiar. Itu mukhlas. Mukhlis, kita usahakan untuk kita jadi ikhlas. Mana lagi hebat? Mukhlis ke mukhlas? Mukhlas. Satu, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang yang syaitan tak boleh kacau, orang mukhlis ke orang mukhlas? Siapa mukhlas? Kata ulama tafsir, maksud dalam Quran illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlasin adalah nabi-nabi dan rasul.
Syaitan tak boleh kacau Nabi Rasul. Syaitan tak boleh was-waskan Nabi Rasul. Nabi Adam tak pernah kena was-was untuk keluarkan daripada syurga. Fa waswasa lahuma syaitan, kerja syaitan memang was-was lahuma. Tapi Nabi Adam tak pernah kena was-was dengan syaitan. Kerja syaitan memang mewas-waskan Nabi Adam. Ada pelajaran yang kena belajar tu. Ada pelajaran yang kena belajar. Pasal apa? Pasal kalau mengatakan Nabi Rasul kena wawas syaitan, maksudnya ternafi ayat illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan yang kata la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mungkin yang tu ayat lain, ada ayat lain, ada beberapa tempat sebut dalam Quran macam tu. Saya nak cerita apa ni? Mukallif Tuhan yang memberikan taklif. Mukallaf makhluk yang ditaklif dengan hukum syarak. Kita ni bukan mukallif tapi mukallaf. Kalau muallif orang yang mengarang, muallaf orang yang musannif orang muallif lah. Ya, muallif muallaf. Kita ambil perkataan lain, sekali dia serupa dengan mukallaf. Muallaf okey. Muallif orang yang mengarang, muallaf kitab yang dikarang. Musannif penulis kitab, musannaf kitab yang ditulis. Belajar bahasa Arab sambil-sambil. Yang tu pun struktur kalimah yang sulasi mazid. Apa benda tu? Ngaji lama sikit. Kalau boleh faham tu, maksudnya kalau dulu lagi dah belajar bahasa Arab tu, mestilah jadi tuk guru lah ni. Ni baru nak belajar. Tak jadi tuk guru lagi lah. Baru duduk garu-garu apa benda. Kalau orang faham, faham. Boleh. Duduk lama sikit lah. Takkan 2 hari ngaji, reti semua nak belajar faham struktur kalimah bahasa Arab tu. Baik. Kalau kita faham kalimah ni, senang jawab dah sebut. Mukallaf ni apa dia? Orang yang diberati atasnya dengan hukum syarak. Itu mukallaf. Lepas tu kalau kita baca la yukallifullah, la yukallifullah, kallafa yukallifu. Itu fi'il mudhari' dia. Sikitlah saya sebut sambil-sambil tu. Baik. Jadi mukallaf ni adalah orang yang diberati atasnya dengan hukum syarak. Maksud diberati ni dituntut, ditujukan percakapan, dikhitab, dihadapkan suruhan ataupun larangan pada dia. Baik, mukallaf adalah orang yang diberati atasnya dengan hukum syarak pada mengerjakan yang disuruh. Yang disuruh ada 2 je yang masyhur kita dalam hukum syarak. Apa dia? Wajib, sunat. Suruhan wajib maksudnya tinggal berdosa. Suruhan sunat tinggal tak berdosa, tapi elok sangat dibuat. Bahkan sewajarnya dibuat. Bahkan tak wajar ditinggal. Tapi mengatakan dia wajib buat, yang bersunat pun kata berdosa kalau tinggal, tak betul lah. Pasal salah definisi. Pasal meletakkan benda sunat jadi wajib ni salah. Melainkan kalau memang tempat sunat tu di-upgradekan pada diri dia untuk jadi wajib dengan nazar. Untuk jadi wajib lah. Puasa 6 ni, apa hukum? Sunat. Tak puasa 6 berdosa ke? Tidak. Tapi kata dia, aku kalau tak puasa 6, keluar je Syawal, aku tak habis je 6 hari, macam mana? Aku bayar RM1,000. Denda atas aku. Malas sangat. Tak beriman dengan hadis Nabi ke? Contohlah kan. Padang dengan muka aku, bayar RM1,000. Bagi fakir miskin. Jadi wajib tak puasa 6 tu? Wajib pasal apa pula? Sunat. Wajib sebab nazar. Ataupun ini, wallahi, aku takkan tinggal lah puasa Syawal 6 hari ni sepanjang umur hidup aku. Asal sunat, jadi wajib. Jadi wajib macam mana sunat? Sebab sumpah. Tu ada pelajaran lain pula. Memang asal hukum syarak, yang sunat, yang wajib. Dan bila dia perwajib atas dia langgar, kena bayar kifarat sumpah, kifarat nazar. Ada ilmu dia lah situ. Saya menyambil. Saya kadang-kadang menghadap satu-satu tu, satu menyambil tu. Saya tujuan menyambil buat apa? Saya mengaji dulu Tok Guru ajar itu. Tujuan menyambil ni siapa?
baru dengar. Berbodoh lagi aku ni, banyak yang kena belajar. Tu saya dengar nazar sumpah ni. Hari ni baru tahu ada benda macam tu. Oh. Ataupun, padanlah bila dia nazar-nazar tu. Jadi wajib, kena kifarat ya. Ya awak pun pernah nazar 3-4 kali tak pernah bayar. Tak bayar kifarat pun. Macam mana? Macam mana? Tanyalah pada orang ahli dia. Macam mana nak selesai tu? Pasal dah jadi wajib. Lepas tu, pernah pula tu kata, setiap kali datang raya haji, aku mesti buat korban. Tapi dah 3 kali dah tak buat korban. Pasal PKP. PKP bos sekali. Sorry. Contohlah kan. Dah duit tak ada. 3 kali dah tak buat korban ni. Berusaha ke? Kena bayar kifarat ke? Alamak. Tu ilmu hal. Saya sebut talabul ilmi lah. Itu yang ilmu present yang kena belajar. Pasal apa? Sedang berlaku perkara tu. Puasa wajib. Itu tak puasa pasal haid misalnya. Nak kena qada tak? Kena bayar berpeterah. Apa? Fidyah. Kena bayar fidyah tak? Siapa kena fidyah? Siapa tak kena fidyah? Tak pernah dengar pula. Kau mukallaf ke mu'allaf? Sikit saya guna bahasa-bahasa gitu kan. Patutnya kalau bila kita mukallaf ni, kita dah pergi belajar, kita bukan mu'allaf dah. Bahkan kita apa? Kita arif, mahir, alim. Kenal kita. Apa yang sepatutnya kena kenal, faham kita fahim, bahkan faqih kan? Fahimuddin, faqihuddin. Jadi Najmuddin, Syamsuddin, Qamaruddin, Syihabuddin. Untuk nama-nama popular dulu kan. Lah ni kalau buah nama tu orang gelak kan. Nama apa? Syihabuddin. Nama orang lama saja saya melawak tu nyambi tu kan. Sorry. Baik, balik pada cerita kita. Jadi orang mukallaf ni orang yang disuruh dengan hukum syarak, mengerjakan yang disuruh. Suruh 2 benda wajib, sunat. Dan meninggalkan yang ditegah, haram, makruh. Nisbah detail aja ada khilaf aula apa makruh tanzih, ngaji panjang tu. Biar dulu. Kita dah kenal wajib haram makruh tu pun sedar. Kalau sekali lalu takrif yang haram, buat dia dosa, tinggalkan dia berpahala. Tapi dia ada kait tinggal tu, tak minum arak, memang berpahala. Bila akan tinggal minum arak ni berpahala? Jika tinggalkan minum arak dengan memang kita dengan sedarnya, full precaution, aku takkan minum arak selama-lamanya lillah, pasal benda ni ditegah, diharam, baru tinggalkan dia dapat pahala. Tinggal tu di atas sedar junjung perintah Allah, Allah tak bagi aku buat benda ni. Nisbah nak kena tinggal, dah tinggal, bahkan tak pernah usik buah arak, bagus. Tapi berpahala tak? Kalau ada orang kata, kita tak pernah minum benda tu, kalau rasa sekali, baru nak tahu kot macam mana arak tu. Macam mana? Kosot tu dah berdosa, selagi tak bertaubat pada hal tu, berdosa sepanjang masa. Begitu juga ada orang dia minum arak, dia tak pernah menyesal minum arak, dia dah buat dosa. Walaupun sekarang dah tak minum arak, tapi dia tak pernah putuskan rantaian arak tu. Bukan rantaian Covid, rantaian minum arak tu. Kalau orang sua, aku minum. Pergi kongsi Pak Cai, pergi rumah Cina, dia bagi. Bahkan saja pergi rumah Cina, kongsi Pak Cai buat apa? Ada ke? Ada apa? Haji mau minum apa? Oren lah, sangkuit, fresh oren, ataupun farm fresh kurma. Bukan itu lah. Ada ke? Rupanya pergi kedarah menatang tu rumah Cina, kongsi Pak Coy. Kongsi Pak Coy dia minum. Walaupun sepanjang tahun tak minum, kau tak pernah putuskan rangkaian minum arak tu, sepanjang masa tu hukum minum arak. Bila hukum tinggal, dah hukum berpahala meninggalkan dia, taubat, putuskan rangkaian bukan Covid, arak tu. Astaghfirullah, dosa ni, aku takkan minum arak semua hidup aku. Baru tinggal tu berpahala, baru nama taib, baru nama taubat. Wahabi, aku takkan hinggap dah Wahabi ni,
baru taubat. Kalau pergi tengok lagi, ikut lagi, betul juga Wahabi ni. Kau tak putuskan rangkaian COVID tu, lagi bahaya pada COVID. Dosa lagi bahaya pada COVID. COVID tak bahaya pun. Yang positif boleh discharge lebih awal daripada orang yang tak kena apa-apa. Sikit lah. Betul ke? Tak payah duduk tengok depan mata kita. Isu pondok Kuala Hulu pun apa dia? Memang duk fikir PKPD ni kan. Tak habis lagi pun edahnya. Orang yang positif dah discharge pun pada hospital. Dah balik, dah beramai-ramai balik. Yang tak ada apa-apa tak boleh keluar. Saya buat muka dia. Kenapa? Kalau gitu baik macam ni, biar satu Kuala Hulu kena COVID. Dengar saya sebut. Kena 8 hari discharge. Okey, release habis. Boleh balik. Pasal apa? Swab. Hari-hari swab 2 kali sampai hidung dia sok. 8 kalau 16 kali swab, contohlah satu hari 2 kali kan. Hidung dia sok. Kalau swab dengan hidung lah kan. Dulu dia orang cerita swab menderita lah, ni ikut dia mudah sikit ke apa tak tahulah. Ke sama juga. Hang tak rasa? Ha? Sama macam dulu ke lain lagi? Ha? Nangis tak? Tak keluar air mata saja. Betul? Teruk ibu kan? Ibu kena? Lah ni swab macam mana? Baru kena kan? Ibu? Sampel aja lah ni kan jolok apa dalam? Sampel aja. Terbatuk sikit. Tapi ni ikut mulut, hidung. Macam tu. Pasal batuk kena swab tu saya bukan tanya tu, saya nak tanya. Dia jolok tu sakit jugalah. Sikit lah. Mungkin dulu lain tu. Dulu kalau nak kena swab ni semua serik lah. Sekali tu tak mau lah. Itu saya kata 16 kali kalau lah duduk 8 hari hidung kembang besar tu. Dengar, positif, swab, kita tengok negatif. Macam mana? 8 hari discharge. Keluar dari hospital, sihat walafiat. Wah, tahniah. Bukan ada bagi ubat apa pun. Makan tidur. Demam tak ni? Batuk lagi batuk. Demam juga mana? 8 hari discharge. Yang tak ada apa-apa ni, sihat walafiat ni, duduk rumah menunggu 14 hari tak boleh keluar. Mentah daerah tak boleh, mentah negeri tak boleh, kerja pun tak boleh. Untuk saya kata baik semua orang kena COVID, apa tu? 8 hari discharge. Semua dia bela kita makan. Senang. Makan, minum, semua dia bagi. Duduk tempat relax lah. Beri api apa ayo tak boleh payah. Menyusahkan benda yang sepatutnya tak payah disusahkan. Katanya. Banyaklah sikit siapa. Dia orang tu apa ni? Benci sangat dengan COVID. Dah. Aku tengok depan mata benda macam ni. Dah. Saya bukan mereka cipta. Saya pun bukanlah nak COVID tu. Kalau kata kena pun, kata macam mana? Kawan-kawan saya yang keliling-keliling ramai kena. Saya pasal duduk lenggung kan. Tak duduk Kuala Hulu bulan puasa apa itu. Tak adalah kena apa-apa kan. Kalau tak saya tak boleh keluar Kuala Hulu. Duduk kena sana, duduk berkurung itulah kan. Yang keliling saya, yang kawan-kawan saya lah, kenging pondok keliling-keliling saya. Saya orang pondok lah, Kuala Hulu lah. Sampai ada orang kata anak murid saya yang meninggal yang baru ni kan. Nama Abdullah Umar tu. Bukan pakai COVID, dah lama dah. Dia sebetulnya mati lama dah. Sikit dengan bahasa itu lah. Dia accident teruk sampai hilang ingatan, sampai orang kata apa, dia tak kenal nama dia. Dia ingat dia kumpulan nasyid dia. Dia memang salah seorang ahli kumpulan nasyid, ahli burdah dulu. Berkat selawat satu dia orang kata. Jadi sihat balik tu. Datang ingat, dia ingat bodoh tak ingat benda lain. Ingat main mengaji je. Ingat arwah Fatih, arwah Tok Guru. Arwah Fatih Tok Guru hidup tu, dia hidup lagi. Kumpulan nasyid mula-mula dulu, vokalis dia lah antaranya. Dia nyanyi lagu apa? Lagu bukan Titian Kasih. Nama kumpulan lupa dah. Lagu macam ni. Marilah adik, mari semua, mari bersama. Lirik dah apa ingat? Anda pun ni kata. Menuntut ilmu kerana Allah. Seorang tak apa lirik tu. Nasyid tak apa. Saya lah tak apa. Dia tu. Saya dulu cukup minat dengan suara dia. Memang suara dia sedap budak tu.
Meninggal dah almarhum dah. Dicaskan COVID. Memang kau nak mati lama dah. Dengar tu. Bahkan kawan-kawan saya ada ambil gambar upload masa dia duduk menasyid tu. Gambar lama, ada kawan duduk sebelah dia. Sebelah kanan dia dalam gambar tu. Yang kata yang mati ni yang mana? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Yang sebelah kanan tu pun dulu pun mati dah. Pasal kena patuk ular. Bapak dia dulu memang ular. Orang dah tanam dah. Bapak dia korek balik pasal tahu anak dia tak mati. Tengok orang kampung tengok hidup lagi rupanya esok. Bapak dia kata tak mati, orang kampung kata mati, orang kampung nak mati nak lawan tak boleh lah. Ada nama Mak Daud ni. Sampai lah ni pun dia berubat je lah kan, ngaji pondok je, umur dia sikit pada saya lah. Tu dia kata yang mati ni yang mana? Ni kena. Yang ni kata dia dah mati lama dah, tu hidup balik kata dia. Okey, saya cerita tu banyak melawak tu macam ni. Ada orang tak faham apa benda cerita orang tua ni. Begini. Saya nak cerita COVID tu. Betul kalau itu baik semua kena COVID. 8 hari discharge sihat semua. Dah pula tu dah kena COVID, takkan kena COVID lain dah pasal dah ada imunisasi dalam badan kita. Tak perlu vaksin dah. Vaksin kena bayar, kerajaan bayar, kita free kan. Kena bayar, yang ni tak bayar. Vaksin mai datang sendiri. Sebab apa? Bila dah kena, badan kita dah ada antibody, dah kenal lah, sembuh macam mana? Kat kita dah ada antibody, tak payah beli. Tak faham? Dia buat apa? Dia ni tak belajar langsung ilmu kesihatan kot. Tak faham buat vaksin tu apa dia. Vaksin bukan ubat, dia adalah bakteria masuk dalam badan yang telah dilemahkan. Ni tak payah dilemah-lemahkan. Macam mana? Memang masuk original punya. Pula tu macam mana? 8 hari makan tidur baik. Macam mana? Tak payah vaksin, dah ada dah antibody vaksin dalam badan. Yang perlu apa? Tingkatkan imunisasi, makan makanan yang sihat, yang berzat. Agak-agak tak cukup suplemen, beli madu saya. Okay. Sehari pakai beli madu. Madu bukan saya proses, beli ke orang, tu jual balik, itu je. Semalam pun ambil stok, ada orang hantar kan. Ada pula tu madu muncul, ada madu yang tak ada juga. Apa cerita ni? Sepatutnya tingkatkan suplemen. Jangan merokok, jangan makanan-makanan junk food apa semua ni. Makanlah makanan yang berzat. Makan pula wap air apa-apa macam tu. Janganlah minuman bergas lah apa tu. Makanlah makanan fresh. Contoh gitu kan. Itulah kita punya vaksin. Vaksinisasi kita tu lah. Bukan vaksin yang ambil bagi orang putih proses apa bala dah tu dia kata suci lagi. Stop. Dia tu ada babi. Itu monyet. Itu ada janin bayi. Bukan kita cakap, Nahdlatul Ulama Indonesia cakap macam tu. Untuk cucuk-cucuk vaksin mati. Bukan mati pasal vaksin. Bising buat vaksin sikit. Cerita apa nak cerita? Asal cerita mukalah. Berarti syarak, suruhan, larangan. Pasal semua hukum tu kita mesti kena kenal. Kalau tak kenal, WHO kata vaksin lah. Dia kata tak boleh datang masjid lah. Bila kita kenal, kata apa benda ni? Dekat mall boleh pula semayang. Tu dia orang semayang Jumaat dekat mall baru ni. Pasal tak ada kapasiti, yang penting patuh SOP. Kita semayang kat kasino, kat Genting nanti, senang. Pasal apa? Patuh SOP boleh pergi Genting, tapi janganlah main judi, pergi semayang Jumaat aja. Pasal kat masjid 12 orang. Kan undang-undang pelik-pelik tu kita dengar. Afala taqilun. Itu Astaghfirullah. Renunglah. Saya nak guna pendekatan apa almarhum Ismin Amir dulu apa? Fikirkanlah. Tak faham surah, tak kena tu. Farid Ismin Amir tu. Nazar dalam hati nak kena tunai ke? Kaedah kita dalam fiqh ni, dalam mazhab Syafi'i, tak dipanggil nazar mesti dengan berlafaz. Niat di hati tak jadi nazar. Nazar mesti berlafaz. Dan lafaz tu mesti lafaz yang menunjukkan, memperwajibkan nak buat. Kalau raya ni tak boleh buat jamuan, lepas PKP ni kalau kata boleh lah buat majlis, nak buat jamuan raya lemang 40 batang kot. Sebut mulut nak buat jamuan raya lemang 40 batang kot. Nazar tu nak buat lemang 40 batang kot satu cadangnya. Rasa-rasa niatnya. Niat tu dah nazar. Nazar ni apa? Lafaz memperwajib.
Lepas PKP ni wajib atasku kambing seekor. Wajib atasku kambing seekor. Upgrade sikit, kalau ada lagi bagus, rusa seekor. Temelung ni banyak. Tak ada, ambil lah ni. Lenggong. Apa cerita ni? Cerita apa ni? Sambil-sambil hukum nazar, syarak kan. Jadi asal nak sebut ada hukum syarak yang wajib, sunat. Tak ada yang wajib, yang semua tak ada, astagfirullah. Yang sunat tetap sunat, tak akan jadi sunat ni wajib melainkan nazar atau sumpah. Yang tu kena ngaji suku. Nak faham apa tu? Hukum syarak. Hukum syarak tu. Hukum syarak. Yang tu benda-benda macam tu nak belajar dia, detail dia, tengok kitab ulama. Fiqh dah siap dah. Ulama kita bahas satu-satu. Satu kita tengok kitab fiqh senang. Walaupun dia tak sebut Quran hadis, mereka pakar Quran hadis, cara istimat. Tu yang saya kata ada orang tak pakar Quran hadis, baca Bulughul Maram, berbulu kita tengok. Berbulu naik geram. Baca Bulughul Maram, kita dengar dia hurai tu, berbulu naik geram. Maksud apa? Merepet-repet. Siapa dia baca Bulughul Maram tu tak tahu lah. Saya pun mengaji juga Bulughul Maram. Tak ada pun merepet punya dia. Tok guru saya mengajar ke Bulughul Maram. Saya duduk dengan Datuk Ulum mengaji ke Bulughul Maram. Saya duduk gelar dulu Tok guru almarhum Tok Patih baca ke Bulughul Maram. Tak silap 2 kali khatam saya Bulughul Maram tu. Tak ada pun Tok guru ajar merepet-merepet pun. Tak ada pun pendapat. Pada saya lebih suka pada hadis ni. Belum otak kau siapa dia ajar tu. Kau siapa nak suka hadis ni tak hadis ni. Sikit saya guna bahasa kepala otak tu. Maksudnya kita siapa nak menilai hadis ni, aku suka, saya lebih cenderung dengan hadis ni, berdasarkan hadis ni, berdasarkan Al-Quran ni. Kau siapa nak berdasarkan Al-Quran ni, berdasarkan hadis ni? Itu nak belajar apa tu? Kita nak belajar ini mukallaf, sambil tu mu'allaf. Dan mukallaf ni ialah hukum syarak. Syarak ada suruhan dan larangan. Suruhan ni ada 2 je, wajib, sunat. Larangan ada 2, haram, makruh. Ya. Jadi kalau sebab haram tu, buat berdosa, tinggalkan dia berpahala. Benda haram, tinggalkan dia berpahala dengan syarat saya sebut sekali lalu tadi. Makruh, buat taklah berdosa, tapi eloknya ditinggalkan. Bahasa tu betul. Bahasa tu betul. Jadi elok ditinggalkan, sepatutnya bawang pun kalau mentah dah kata busuk mulut sama ya. Dan kalau makan bawang busuk mulut, Nabi kata jangan datang masjid aku. Fala yakribanna masjid hadza. Siapa yang makan ni, Rasulullah pernah tunjuk dalam hadis dia. Jangan datangi masjid aku ni. Bila Rasulullah kata makan bawang ni jangan main masjid, adakah tak kena datang masjid dengan sebab makan bawang? Ataupun nak kaedah tak nak makan bawang, tak nak main masjid makan bawang. Pasal Rasulullah tak pergi makan bawang. Itu kan? Jangan jadi bodoh. Apa maksud dia? Jangan makan bawang yang mentah. Tu dobit dia lah. Pasal makan bawang mentah busuk mulut. Busuk terus bawang tu pun busuk. Kalau busuk isap okok, mana busuk lagi? Dia pun dah busuk makan bawang. Busuk isap okok. Tu isap okok tak payah main masjid. Kepala otak kau berhenti isap okok main masjid. Itu maksud dia. Ada orang faham lain. Dia kata apa? Makan bawang pun tak payah main masjid. Pasal apa? Busuk mulut. Untuk kata dia ni takut COVID tak payah main masjid. Okey tak? Dulu yang zaman wabak gila punya, berapa ramai orang mati, masjid penuh, sembahyang apa-apa. Duduk tempat wabak yang memang tak boleh keluar. Betul saya kata tadi, yang kena COVID kumpul satu tempat, ramai-ramai, ada yang sampai ratus-ratus, ribu-ribu pun ada dalam satu tempat. Yang ni semua positif, balik semua sihat. Yang tempat tak ada apa-apa, sembahyang Jumaat 12 orang. Saja saya suruh berfikir kan, fikirkanlah kan. Almarhum Farid Ismail Amir tu, rahmatullah alaih. Dia ada benda muskil gitu. Itu yang bila kita tak sebutlah bahasa-bahasa konspirasi, tak ada. Fikir tu ya sudahlah. Cuma ni pelik ni. Ni ulul albab ke ulul lembab? Mana ulul albab yang keluaran ulul albab yang ada?
Ni mana yang tak berani bercakap untuk bercakap benda yang hak ni. Macam itulah saya sebut itu atas pendapat saya, pendapat saya. Bunyi lembut sikit kan. Tak bunyi kasarnya. Atas pendapat saya, dia orang boleh keluar pendapat. Saya pun boleh bagi pendapat saya juga. Dan pendapat saya bernas tak bernas. Mendengarlah saya cakap apa. Dan saya cakap bukan fakta-fakta saya reka-reka, benda depan mata tengok kan. Semua saya tak jadilah kluster tu sampai saya duduk dalam grup tu. Cuma saya tak duduk di Pekelah Hulu, tak kenalah PPD tu. Dan saya duduk lenggong. Tapi keliling-keliling saya tu yang kata ada anak murid yang mati, dia orang kata ni anak murid dia pun mati pasal Covid, dia boleh tak percaya dengan Covid. Lah anak murid aku tu mati bukan pasal Covid lah, disabitkan je dengan Covid. Ada yang memang guru saya pun, Ustaz Kamarul Zaman tu, dah discharge dah pun daripada hospital, memang positif Covid pun kan. Macam mana? Sihat je, boleh main badminton lagi. Kat rumah pun tak main badminton, duduk tempat kuarantin badminton. Saya ada gambar lagi badminton, sihat aja, tak ada apa-apa. Balik tu ya, dia boleh balik, boleh keluar masuk daerah. Kita ni kalau duduk dalam tu tak boleh keluar pun, keluar je halaman rumah. Wah, masuk. Boleh naik kereta pun beli barang seorang je. Masuk. Tu suasana kena PKPD lah. Keluar rumah. Dalam pagar tu pun kena. Masuk, polis pusing piu. Masuk. Macam pandemik gila punya. Kita pergi kat tempat kuarantin yang semua positif tu macam mana? Saya boleh main teruk lagi. Pasal muzik boleh lah. Saya tak boleh, saya jadi sakit hati ke mana tak saya sebut benda itu. Tak mahu nak sebut mukalah tak mukalah. Benda mukalah ni macam mu'alaf je faham. Sekali lagi sebut, itu pendapat saya. Tak urai lagi pun 5 syarat tu. Bawa cerita mukallaf, mu'alaf. Kau syarat. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Yang asal wajib, sunat, apa takrif, makruh, haram. Makruh pun kalau boleh jangan usik, apatah lagi haram. Itu prinsip juga kan. Sunat pun kalau boleh jangan tinggal, apatah lagi wajib. Siapa yang memang jaga perkara-perkara yang sunat, insya-Allah memang dia akan jaga-jaga sangat benda-benda yang wajib. Tapi janganlah buat yang sunat sampai meninggalkan yang wajib. Apa bodoh itu? Sunat dibuat, wajib ditinggal. Tak kena. Jangan pula benda makruh tak dibuat, tapi benda haram dilaksana. Bodoh apa? Sepatutnya bila tinggalkan benda makruh, sepatutnya yang haram lagi lah tak usik. Bahkan benda syubhah pun tak boleh usik. Bunyi Starbucks ya, sorry lah. Starbucks ni bunyi nama McDonald, sorry lah Donald ni. Aku kan Donald Trump, aku tak nak. Nama Donald ni, nama pun Kentucky, bandar di Amerika tu. Google tengok Kentucky apa dia. Tak keluar Kentucky Fried Chicken, Kentucky Amerika tu. Apa saya nak sebut ni? Benda macam tu, syubhah pun tinggal, takkan ambil benda makruh, takkan ambil benda haram. Sikit dengan bahasa-bahasa gitu. Bahkan kalau kita memang cermat haram, makruh, benda-benda syubhah pun tak usik. Makan allergic, makan lebih sikit kalori-kalori macam ni pun dah tak nak lah. Saya tak boleh makan lebih ni, bahaya ni. Kalau benda makanan asal pun yang tu kita berhati-hati, apatah lagi benda makruh, apatah lagi benda haram, lagi bahaya sebenarnya. Sikitlah dengan bahasa-bahasa gitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala faham dengan kita perjalanan syariat ni. Allah Ta'ala bila dipahamkan kita, cerah fikiran kita. Man yuridillahu an yashrah an yahdiyahu, man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa orang Ta'ala nak bertunjuk, orang Ta'ala akan lapang dada dia untuk faham Islam. Sebut Islam je, sebut hukum akam berkaitan dengan hukum datang daripada Allah Ta'ala dan Rasul ni, dia punya faham tu seronok, lapang dah dia dengar terang hati dengar. Wa man yurid an yudillahu, siapa yang nak sesat, Allah Ta'ala nak sesatkan dia tu macam mana jadi? Dengar bab Islam ni, dengar macam ni macam mana? Ya ja'al sadrahu dayiqan. Apa ustaz ni? Klik ada. Dia tak boleh kenal kaca dan permata tu. InsyaAllah sambung nanti, dan iaitu dengan 5 syarat. Syarat tengok depan.
Sekali lalu mukallif, muallaf, wajib, sunat, hukum syarak. Itulah sekali lalu. Soal kalau ada. Nak tambah lagi tempat Jumaat, dirikan Jumaat tu. Jadi 2 tempat satu masjid dia bukan kurang, satu betul-betul kena tak boleh masuk lah. Ya. Jadi tempat lain juga lebih boleh tahu apa nak masuk. Cari yang tu lah. Cari yang masjid tu lah, yang dia bagi lebih kan. Tambah pula orang tak ambil pantau, jantung kuasa pun relax je. Dia orang pun orang sihat-sihat, dia pun macam kita juga. Yang 20 tu, yang tak ada masuk tu 20 yang bertulis, yang lain tak bertulis, masuk je. Masuk Kalau nisbah warta yang telah dikeluarkan, apa dia? Manfaatkan saja pendapat-pendapat yang mengatakan boleh dibuat jemaah dengan 12, 20, 30 walaupun tak cukup 40. Kalau kaedah kita belajar berdasarkan kitab ulama. Macam mana? Kita dah mazhab Syafi'i, atas nama mazhab Syafi'i kan, yang memang semua orang sedia faham kaedah tu. Memang pendapat ada, tapi kaedah pendapat ni, kalau saya kata nak beli kereta, beli Mercedes ke Proton? Kalau ada orang memang kenal siapa apa dia Mercedes dan Proton, orang bagi Proton free pun tak nak lah. Buat beban je bela esok, baik ambil Mercedes. Tak ada Proton tak apa. Sorry, tak ada Mercedes tak apa, tapi tak mau pakai Proton. Boleh faham saya cakap apa? Dan 40 syarat sah kita yang tu muktamad dalam mazhab Syafi'i macam mana? Takkan tengok dah pendapat yang 12, 20, 30 pendapat tu siapa? Ni Mercedes. Tu Proton. Saya sebut macam tu padan lah. Jadi dia kata manfaatkanlah. Pemerintah dia kata gitu. Mereka asal kita pakai hak tu lah. Ada orang tak pakai pun. Mana dulu orang tak mau pakai tu? Yang dia tetap bagi lebih angka 40 tu, ikut tu lah. Kalau ikut asal, senang je dalam masalah ikut kaedah Mercedes tadi, apa dia? Dah tak boleh beli Mercedes, tak payah belilah Proton. Tak boleh buat jemaat, macam mana? Bayanglah tu. Masalah. Dah tak boleh buat jemaat, pandemik teruk sangat. Macam mana? Bayanglah tu, gedik-gedik nak buat jemaat ni, buat apa? Dah memang tak boleh buat jemaat. Dah duit tak ada nak beli Mercedes. Kau gedik-gedik sangat kau beli Proton. Kau tengoklah berapa hari yang boleh pakai Proton. Nak jalan jauh, pakai Proton. Contohlah. Tambah beli apa? Beli basikal kayu. Nak pergi Johor Bahru tu. Nak turun Pasir Gudang. Duduk mana? Lenggong. Nak Pasir Gudang, naik basikal. Sepatutnya naik Mercedes. Nak naik basikal juga. Pergilah kau, naik basikal. Boleh faham kot saya sebut. Misal-misal gitu kan. Nak ambil juga pendapat. Kata manfaatkanlah basikal yang ada. Alah. Tak kukuh lah basikal. Letih dengar. Kaedah kita macam mana? Tunggulah Mercedes. Ada peluang tu, mayanglah. Khutbah Jumaat pun tak berkualiti. Maksud apa? Yang nak baca pun tak berkualiti. Surau masjid tu pun nak cari imam tu pun payah. Imam tarawih pun payah nak cari. Nak baca khutbah pun berdasarkan tag yang diberi. Tu pun terhegih-hegih baca. Macam tak sedarkan diri. Mau pergi bahasa saya tak boleh, saya kaum saya guna bahasa gitulah kan. Macam itulah. Dalam masjid yang ada tu pun kadang khotib tu pun macam patutnya carilah khotib lain macam khutbah. Benda disebut dah tak jelas langsung. Saya tak kata yang sini ya, saya bagi umum tu kan. Kalau yang masjid yang buat Jumaat asal pun khotib macam tu, nak surau buat Jumaat tu agak-agak khotib dan macam mana imam dia. Agak-agak macam mana dia punya kualiti imam tu macam mana. Lagi out. Itu nak suruh juga buat Jumaat. Macam itulah kan. Lagi pun kaedah kita berbilang Jumaat lah apa-apa. Tu yang kaedah kita asal ada. Tu saya kata kalau ikut kaedah tak ada Mercedes, sampai masa beli Mercedes belilah. Tak salah cik Proton. Masa kita dah tahu Mercedes tu apa, Proton tu apa. Dah tahu kaul muktamad yang dipakai tu 40. Tak ada. Alah bukan susah, tak ada. Macam mana? Lohor je lah. Kalau nak juga macam ni ya. Semayang 12 orang, Zuhur, lepas tu kau pantailah sejam, bukan khutbah, ngajar. Sibuk sangat nak khutbah Jumaat tu, siapa? Khutbah Jumaat pun memang kadang-kadang tak ada kualiti pun. Kita jaga kita.
Belakang ni ikut bunyi Palestin sikit lah gitu kan. Kaedah kan. Kita jaga kebersihan tandas. Khutbah Jumaat macam tu. Makcik-makcik dengar gelak. Kami pun tak tahu, makcik tak pernah pergi sembahyang Jumaat. Makcik tak tahu lah. Okey, sikit saya sebut gitu. Macam tu lah, sekali lalu. Betul kau tengok semua 12 orang macam mana? Demo suruh azan macam ni pula. Sallu fi buyutikum. Tu pun satu hal je. Tak payah khabar adalah sallu fi buyutikum dah memang keluar arahan sembahyang kat rumah. Sebutlah solatu khairu minan naum. Perintah. Betul pelik ni mah. Saya memang benda yang kita mengaji tak ada kaedah-kaedah ulama kita kitab fiqh kita sebut dengan kaedah sallu fi buyutikum ni. Yang ni beria benar solatu khairu minan naum. Solatu khairu minan naum. Hayal solah tak sebut, ain falah tak sebut. Tiba-tiba sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Dah habis azan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah apa? Tuan-tuan sekalian, kita disuruh bagi buat pengisytiharan nak lepas azan. Benda syariat apa ni? Saya guna bahasa itu. Ni wajib ke sunat ke haram ke makruh? Pemerintah. Dia ahli fiqh ke? Fuqaha ke? Mujtahid ke? Sikitlah saya sebut bahasa-bahasa itu. Nisbah mentimun dengan doyan ni, macam ni lah, sebut macam ni pun saya dah cakap over dah macam ni kan. Over lah sikit cakap kan. Saya sebut ni lah, ni pendapat saya. Saya tak paksa orang lain nak ikut. Nak ikut punya pasal. Bukan saya ada halangan. Macam dia orang pun ikut. Dia kan, kita boleh paksa dia nak ikut kita kan. Dia boleh paksa kita, tak kenapa kita tak boleh cakap untuk apa yang dalam muktamad punya pendapat supaya ada orang ikut. Saya pun bukan paksa orang ikut. Ini pendapat saya. Itu je. Kau nak marah sangat dengan aku lagi marah dengan kau. Itu lah. Tak faham saya apa. Dia boleh marah dengan kita pasal cakap tak betul dengan arahan dia. Aku lagi marah kau tak ikut arahan macam mana ulama sebut dalam kitab. Marah siapa yang lebih untuk diiktibar. Ini pendapat saya. Dan dengan 5 syarat insya-Allah. Benda yang sunat kan jenazah lebih wajib kan? Ya. Adakah ditusuk? Adakah kita digalakkan? Adakah digalakkan wajib tu, nazar tu? Digalakkan nazar. Masalah galak tak galak kan nazar ni, dia di atas kesanggupan kita buat tak buat. Kaedah diajar oleh para ulama kita, nazar ni dia satu kaedah untuk mendidik nafsu supaya jangan malas. Itu satu. Dan jangan malas, jangan kedekut kan. Selalu nak keluar kambing buat kenduri seekor agak-agak senang lah. Supaya bagi keluar kambing mesti kena buat macam mana? Nazar lah. Itu nazar lah. Zikir la ilaha illallah sepagi 500. Senang nak buat. Rajin ke malas? Sehari tak apa. Setiap hari kalau susah sikit lah. Macam mana nak lawan nafsu supaya jangan nafsu malas? Macam mana? Aku wajib daripada sekarang ni, aku mesti habiskan la ilaha illallah sepagi 500 kali. Sebelum gelincir matahari. Tengok jamnya, minta maaf lah ni. Saya ada kalau idah ya. Tak gerak. Kalau dah jadi nazar ni macam mana? Letih pun letih tak gerak. Letih pun sambil baring. Tu kelebihan nazar. Dia membangunkan semangat. Dia akan membangun jiwa daripada malas. Memanglah kita bila letih, nafsu macam mana? Kalau boleh nak rehat. Tapi bila dah kena dengan nazar ni macam mana? Aku mesti habiskan. Kau edak sebelum zuhur ni, kalau tak payah kena puasa 3 hari. Biar lembek kau. Tak pun kena bagi 10 orang bagi makan, seorang setupak. Macam mana ni? Tak nak aku. Dah habis 1000 kali tu. Memang tidur nyenyak tu. Betul. Selesai. Nak sebut tu lah. Jadi atas kata kaedah digalakkan tak digalak, dia ada hukum syariat di situ.
Dan siapa yang, kalau kaedah ulama dulu memang dia ajar itulah, cuma kalau di bawah tarbiyah tutur guru pun dia tak ajar dengan istilahnya apa, dia memaksa orang untuk buat nazar, ya tak? Tapi hukum hakam tu dia ajar, siapa yang suka kau perwajibkanlah diri kau. Cuma kaedah dulu antaranya kaedah bai'ah. Dan kau nak jadi baik, kau berbai'ah dengan aku. Bismillahi, wallahi, tallahi, dengan ini saya, dengan nama-nama ini berjanji akan mengikut dan taat pada Allah Ta'ala dan Rasul, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, keluarkan fitrah, zakat, begitu juga menunaikan haji bila ada kemampuan, akan menutup aurat, akan meninggalkan minum arak, takkan bunuh, takkan bunuh orang, takkan bunuh diri sendiri, takkan minum arak, takkan zina, takkan buat benda haram dengan sengaja, dan kalau buat dosa saya akan taubat, saya akan gunakan segala masa saya untuk ni. Seandainya saya engkar, wajib atas saya bayar RM1,000. Sekali dia langgar RM1,000. Contohlah kan, ikut bai'ah ni, ikut nazar ni, dia setuju, sila. Itu yang dulu-dulu ada yang macam tu. Kalau bai'ah yang tak ada dalam bentuk nazar macam tu, tak ada, bai'ah je lah, tak ada nazar lah kan. Rasulullah pun ada bai'ah dengan para sahabat, tapi tak adalah bai'ah dengan nazar tu. Tapi nak bai'ah bersama dengan tu ada nazar boleh? Kan dulu ada kumpulan-kumpulan tertentu dia bai'ah, kata saya akan mengikuti perjuangan ini daripada hidup sampai mati. Seandainya saya lompat parti, maka dengan itu cerailah isteri saya dengan talak 3. Tengok-tengok jadi sampai kes lah ni, lompat parti macam mana? Baru teringat bai'ah dulu, talak 3 oi. Kena menikah dengan orang lain dulu baru boleh ambil balik. Macam mana pun tujuan dia nak istiqamah dengan parti. Habis-habis sekarang dah parti dia, kepala otak dia dah sivil, hati dah berubah, tukar buat parti lain, tercerai talak 3. Tengok buat selamba je, tak ada iman dengan kau. Dulu bai'ah dengan billahi, wallahi, tallahi. Sikitlah saya sebut gitu. Jadi di atas kata adakah galakan syarak, dia ada pensyariatan yang kena faham, dan tujuan dia untuk apa sebenarnya, yang tu kena faham tu. Jadi kalau nak gunakan pada tempat yang tak betul, masalah. Nak kata adakah digalakkan, dia ada syariat yang dia. Siapa tak larat, tak mampu untuk buat dengan kekuatan hemah begitu, buat je lah buat ibadat, bukan atas jalan nazar, tapi yang sunat ialah tetap sunat. Kalau dia tinggal, taklah berdosa dengan dia meninggalkannya. Tapi bila dia nazar, bukan saja tinggalkan tu berdosa, bahkan kena bayar kifarat pasal tak menunaikan nazar, ataupun bila dikait dengan sumpah dia sebut tu istilahnya kena bayar kifarat sumpah. Itu istilah ada dalam fiqh. Jadi siapa ada hemah tinggi, nazar. Orang kata apa? Yang tu asalnya memang bukan taklif kita untuk buat benda tu, tapi kita sendiri yang beratkan diri kita untuk buat itu. Macam aku mesti hari-hari nasi lemak, kan? Memang dia cari. Ada orang dia bukan nazar, tapi aku tak ada nasi lemak, tak boleh tu. Macam tu. Pagi-pagi mesti nasi kabu, macam mana? Itu nasi kabu tutup hari ni. Mana nasi kabu ni? Contohlah kan. Jadi dia dah pewajib tu, dia dah terlalu mestikan tu. Aku macam mana pun mesti nasi kak. Roti bihun apa mi tak jadi, mesti nak nasi kak. Ada orang macam tu. Jadi kan, aku mesti sehari-hari zikir, aku mesti selawat, aku mesti istighfar, aku mesti baca Quran. Kalau tak perwajib, tak jadi wajib lah. Kalau atas kata melazimkan bukan nama wajib, lazimlah jadi wirid dia. Tapi tinggal taklah berdosa. Macam itulah. Tapi kalau kata sampai tahap dia berlafaz dengan nazar ataupun taklid dengan sesuatu, kalau dia tak buat ni kena bayar sesuatu, itulah nama dia nazar. Sebut pula dengan mulut, langgar tu kena kifarat. Ya, betul. Ganjaran tu ganjaran wajib. Kalau pahala 10 katalah benda sunat, buat 1 dapat 10, dengan sebab wajib boleh jadi 700. Ibadat yang sama. Soal, ibadat sunat dengan wajib mana besar pahala? Jangan silap jawab. Satu, jangan sembahyang duha tapi tak sembahyang subuh. Jangan sembahyang duha tapi tak main ngaji. Ingat tu. Jangan sembahyang duha 8 rakaat tapi kuliah duha tak datang. Kuliah tauhid pula tu tak datang, tapi sembahyang duha 8 rakaat.
pasal nak cari rezeki. Tapi sembahyang kuliah tauhid tak datang. Enak deh. Baik tak sembahyang duha tu. Sembahyang kuliah tauhid. Sikitlah macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.